Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempersembahkan sebuah pantun yang bertajuk Muafakat, karya daripada Zailani Taslim. Indah sungguh warna pelangi, tidak luput hingga sejak. Kelurah sama diharumi, usaha bersama membawa bahagia. Buah salak di dalam kantung, kulitnya keras, isinya kelak. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya pula akan mempersembahkan sebuah syair yang bertajuk Pesanan Ibu oleh Zurina Hasan. Dengarlah anak ibu berpesan, lengkapkan diri dengan pelajaran. Hanyalah itu jadi bekalan untuk hidup di masa depan. Ilmu itu pelindung diri, seperti kebun berpagar duri, seperti sinar intan baiduri. Itulah tanda orang jauh hari. Hidupmu kini di masa remaja, bagai permata amat berharga. Jangan jatuh ke lembah hina, nanti menyesal tidak berguna. Sekian daripada saya. Dan akhir sekali, kami akan mempersembahkan seloka Pak Pandir. Pandai-pandai wahai Pak Pandir, anak dipijak, dagang dijinjing, kucing dibunuh, tikus dibelah, harta habis, badan tergadai. Mendengar gelagak dagang, tak sedar bertelanjang. Mendengar guru di langit, air tempayan dicurahkan. Mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk, nak gunting makan. Di hujung Pak Pandir juga yang menanggung. Apa didengar gelagak dagang, gelagak si rambutan jantan. Orang berbunga, dia berbunga, orang berbuah, dia haram. Kilat memancar, hujan tak lalu, awak juga kecundangan. Pandai-pandai wahai Pak Pandir, awak juga yang menanggung. Pandai-pandai wahai Pak Pandir, diri sendiri juga menanggung. Pandai-pandai wahai Pak Pandir, kisah benar bukan menyinggung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan tugasan kedua pentafsiran berterusan subjek pengantar kesusasteraan Melayu kod BMMB 3193 iaitu Puisi Tradisional Melayu. Nama pensyarah saya ialah Encik Haji Amir bin Yaakob. Ini merupakan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Nur Fatini Syukrina binti Fauzi, Amir Amri bin Aslah iaitu saya, Nurul Hasanah binti Khairuddin dan Ahmad Azra Aswad bin Azifi. Baiklah, kita akan mulakan dengan pengenalan. Puisi tradisional Melayu merupakan warisan bahasa Melayu yang amat unik. Puisi tradisional Melayu telah muncul sebelum bermulanya sistem tulisan.
Menurut Abdul Halim Ali, pada tahun 2004, puisi bukan sahaja sebati dalam jiwa masyarakat sebagai satu hasil seni, malah merupakan satu bentuk wadah pemeliharaan adat, pembina sasia diri, hiburan dan juga kepercayaan. Puisi tradisional juga merupakan satu genre kesusasteraan yang merupakan milik masyarakat secara bersama. Ia ditakrifkan sebagai gambaran tentang pemikiran, falsafah, gaya hidup, gerak laku dan sebagainya. Puisi tradisional wujud dalam situasi kelisanan yang melahirkan pemikiran, norma dan estetika lisan yang akrab dengan kehidupan manusia. Antara genre atau bergenre dalam puisi tradisional ialah pantun, syair, seloka, gurindam, tromba dan nazam. Jadi kumpulan kami telah memilih seloka untuk tugasan pentaksiran berterusan ini. Kumpulan kami telah memilih seloka Pak Pandey. Seloka Pak Pandey ini merupakan jenis seloka sindiran. Dalam seloka terdapat banyak jenis lagi seperti seloka khayalan, seloka gurauan, seloka gurau, seloka menemplak, seloka mengejek, seloka nasihat dan seloka pengajaran. Ini merupakan lirik seloka Pak Pandey yang terdiri daripada 6 rangkap dan setiap rangkap mengandungi 4 baris. Seloka Pak Pandey ini bertemakan moral individu dan akibat sikap mengutamakan orang lain hingga merugikan diri dan keluarga. Tema ini tentang orang dengan izin bodoh menjadi makanan si cerdik kerana ia mudah terpedaya dan tertipu dan terjebak. Persoalan yang pertama ialah kerja yang sia-sia. Mengapa Pak Pandey ni melakukan kerja-kerja yang sia-sia, bukan sahaja merugikan, malah membahayakan diri sendiri. Persoalan yang kedua pula ialah dengan izin, kebodohan menyebabkan maruah tergadai. Orang yang bodoh mudah ditipu dan menjadi permainan orang yang mengambil kesempatan daripada kebodohan orang lain. Persoalan yang ketiga pula ialah berfikir. Fikir sebelum melakukan sesuatu kerja yang dibuat tanpa memikirkan hasil dan kesannya akan memudaratkan diri sendiri. Persoalan yang terakhir ialah utamakan diri dan keluarga. Waspada terhadap kehadiran orang asing dan jangan melupakan keluarga sendiri kerana orang lain. Seterusnya ialah bentuk seloka. Apakah bentuk seloka Pak Pandey ni? Jadi seloka Pak Pandey ni, satu rangkap seloka ini terdiri daripada 17 baris. Setiap baris terdiri daripada 3 hingga 5 patah perkataan. Contohnya, pada baris 4 seloka Pak Pandey ini terdapat 3 perkataan iaitu mendengar, gelagak, dagang. Contoh yang kedua pula ialah baris 16 seloka Pak Pandey ini mempunyai 5 perkataan iaitu kilat memancar, hujan tak lalu. Setiap baris terdiri daripada 7 hingga 10 suku kata iaitu sebagai contoh, baris 10 seloka Pak Pandey ini mempunyai 7 suku kata iaitu gunting, makan di hujung. Contoh yang kedua pula ialah baris 1 seloka Pak Pandey ini mempunyai 10 suku kata iaitu anak, dipijak, dagang, dijinjing. Dan rima akhir seloka Pak Pandey ini bebas dan tidak terikat. Seluruh baris merupakan kesatuan idea iaitu berkait antara satu sama lain. Dan seloka ini mempunyai jadah. Kita akan meneliti maksud setiap rangkap seloka Pak Pandey ni. Baiklah, maksud rangkap 1 bagi seloka Pak Pandey adalah yang pertama, frasa anak dipijak, dagang dijinjing menunjukkan sikap Pak Pandey yang lebih mementingkan orang luar berbanding keluarganya sendiri, di mana dia membiarkan anaknya terabai tetapi lebih mengutamakan perkara-perkara yang tidak penting. Terusnya, frasa yang kedua iaitu kucing dibunuh, tikus dibela mengilustrasikan bagaimana Pak Pandey tidak dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Ini merujuk kepada tindakan yang tidak bijak dalam memilih prioriti yang membawa kepada kerugian. Dan frasa yang terakhir dalam rangkap 1 adalah harta habis badan tergadai pula menggambarkan akibat dari kebodohan dan keputusan yang tidak tepat. Ini menunjukkan bahawa apabila seseorang tidak berhati-hati dalam menguruskan harta dan membuat keputusan, mereka akan kehilangan segalanya, bahkan terpaksa menggadai diri. Baiklah, apakah maksud rangkap tu? Jadi, rangkap tu ingin menyatakan bahawa Pak Pandey mengikut perangai orang luar tanpa menyedari keadaan dirinya yang miskin. Sebagai akibatnya ataupun sebagai kesannya, Pak Pandey kehabisan hartanya kecuali dirinya sendiri. Pak Pandey terlalu cepat mengharapkan keuntungan yang belum pasti sehingga sesuatu yang sudah ada disisihkan begitu sahaja. Baiklah, maksud rangkap ketiga ni ialah
Pak Pandir terlalu leka dengan kata-kata manis orang dagang yang berniat jahat. Kata-kata manis itu sungguh bersopan tetapi amat tajam maknanya yang akhirnya merugikan Pak Pandir. Seterusnya, maksud rangkap 4 dalam sloka Pak Pandir. Rangkap ini mengandungi makna yang mendalam mengenai sifat dan perilaku individu dalam masyarakat serta kesan dari pengaruh sekeliling. Frasa yang pertama iaitu apa didengar gelagak dagang, gelagak si rambutan jantan merujuk kepada Pak Pandir cenderung untuk meniru atau mengikuti apa yang berlaku di sekelilingnya. Seterusnya, frasa orang berbunga dia berbunga menggambarkan sikap menyesuaikan diri dengan persekitaran di mana Pak Pandir mengikut arus dan menampilkan diri dengan cara yang sama seperti orang lain. Namun, frasa yang terakhir iaitu orang berbuah tapi dia haram membawa maksud yang lebih mendalam iaitu menunjukkan bahawa meskipun orang lain mencapai kejayaan atau hasil yang baik, namun Pak Pandir tidak dapat menikmati hasil tersebut. Maksud rangkap kelima itu, kata-kata manis orang luar tidak mendatangkan hasil apa-apa. Sebaliknya, Pak Pandir sendirilah yang rugi dan menanggung akibatnya terlalu percaya terhadap kata-kata manis orang dagang itu. Dan maksud rangkap yang keenam dalam sloka Pak Pandir iaitu rangkap terakhir. Rangkap ini menggambarkan sikap dan pengalaman Pak Pandir yang merupakan simbol kebodohan dan keputusan yang tidak bijak dalam masyarakat. Dalam konteks ini, frasa pandai-pandai wahai Pak Pandir, diri sendiri juga menanggung menunjukkan bahawa tindakan dan pilihan yang dibuat oleh Pak Pandir mempunyai kesan langsung ke atas dirinya sendiri. Selanjutnya, frasa kisah benar bukan menyinggung menekankan bahawa apa yang berlaku kepada Pak Pandir adalah realiti kehidupan yang tidak seharusnya dipandang sebagai penghakiman atau penghinaan. Ia mencadangkan bahawa kisah-kisah seperti ini adalah pengajaran tentang kesilapan manusia. Dan nilai yang terdapat dalam sloka Pak Pandir yang pertama adalah nilai rasional. Contohnya, berfikiran rasional sebelum melakukan sesuatu tindakan. Dan nilai yang kedua adalah nilai berhati-hati. Contohnya, berhati-hati sebelum membuat sebarang keputusan. Seterusnya, nilai tolong-menolong, di mana sikap dan nilai baik ini jika dilakukan pada perbuatan negatif akan merugikan diri sendiri. Dan nilai yang terakhir adalah nilai mulia hati. Tampilannya, kemuliaan hati dan budi perlu disalurkan kepada orang yang sesuai. Akhir sekali, pengajaran yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita dalam sloka Pak Pandir ini, yang pertama, kita hendaklah sentiasa melakukan kerja-kerja yang berfaedah. Seterusnya, kita hendaklah mengelakkan diri daripada mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Kita juga hendaklah berhati-hati ketika melakukan sesuatu pekerjaan kerana kesilapan akan merugikan diri sendiri. Seterusnya, kita hendaklah mengelakkan diri daripada mudah terpengaruh oleh kata-kata yang manis kerana di sebalik kata-kata yang manis itu lazimnya tersembunyi niat yang jahat. Dan pengajaran yang terakhir adalah kita perlu teliti dalam menghadapi kerana manusia kerana sesetengah manusia hanya berpura-pura baik di hadapan kita tapi sebaliknya dia berniat terong atau jahat. Sekian, itu sahaja rumusan pemikiran dalam sloka Pak Pandir. Seterusnya kita akan melihat kepada puisi tradisional yang kedua iaitu pantun, di mana saya telah memilih pantun yang bertajuk Muafakat karya Zailani Taslim. Okey, tema pantun ini ialah amalan bermuafakat dan kerjasama dalam masyarakat yang akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan. Seterusnya, kita akan melihat kepada analisis pantun. Maksud daripada pantun ini ialah susah payah dalam sesuatu pekerjaan akan menjadi lebih ringan jika dilakukan secara beramai-ramai. Malah, cara demikian akan menumbuhkan rasa bahagia dan gembira kepada semua orang yang turut serta. Sebarang masalah akan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Okey, untuk rangkap yang kedua, maksud dari pantun ini ialah ambilan peribahasa klasik ini memang tepat dengan mesej keseluruhan pantun, di mana kekuatan masyarakat atau mana-mana kumpulan manusia terletak kepada ikatan kerjasama yang terjalin, di mana persefahaman ialah teras keutuhan sesebuah masyarakat. Seterusnya, kita akan melihat kepada bentuk pantun, di mana di dalam pantun ini terdapat 6 bentuk pantun. Yang pertama ialah pantun ini merupakan pantun yang terikat. Yang kedua, pantun ini terdiri daripada 6 rangkap. Dan saya hanya mengambil 2 rangkap saja untuk pembentang ini. Seterusnya yang ketiga ialah
4 baris rangkap. Maknanya pantun ini dalam setiap rangkap tu ada 4 baris. Maknanya 1, 2, 3, 4 untuk satu rangkap. Seterusnya yang keempat ialah ada pembayang dan maksudnya. Yang kelima ialah bilangan kata 3 hingga 5 patah kata sebaris. Yang keenam ialah rima akhir dalam pantun ini ialah ABAB. Seterusnya ialah persoalan, di mana dalam pantun ini terdapat 6 persoalan. Yang pertama ialah persoalan mengenai kerjasama membawa bahagia. Yang kedua ialah persoalan di mana muafakat ini dapat mengukuhkan perpaduan masyarakat. Persoalan yang ketiga ialah di mana tolak ansur antara menjayakan muafakat. Yang keempat ialah persoalan saling percaya menentukan muafakat. Yang kelima ialah persoalan saling hormat teras muafakat. Dan akhir sekali yang keenam ialah persoalan perpaduan masyarakat menerusi muafakat. Seterusnya ialah nilai murni, di mana nilai murni yang pertama ialah muafakat. Sebagai contoh ialah kesepakatan dalam kalangan masyarakat membawa kepada kehidupan yang sejahtera. Yang kedua ialah bekerjasama. Sebagai contoh ialah sikap yang sentiasa bekerjasama memudahkan pekerjaan yang akan kita lakukan bersama. Yang ketiga ialah bertolak ansur, di mana rakyat yang mengamalkan sikap bertolak ansur akan menjamin kedamaian sesebuah negara. Yang keempat ialah saling mempercayai, di mana persefahaman yang akan berkekalan akan wujud sekiranya masyarakat saling mempercayai antara satu sama lain. Yang kelima ialah hormat menghormati, di mana masyarakat yang berbilang kaum sentiasa diseru agar saling menghormati akan kesejahteraan bersama dan yang wujud dan berkekalan. Seterusnya yang keenam ialah perpaduan, di mana semua ahli masyarakat haruslah bersatu hati demi mengekalkan keharmonian hidup bermasyarakat. Akhir sekali ialah pengajaran. Apakah pengajaran yang kita dapat daripada pantun ini? Yang pertama ialah kita hendaklah sentiasa bermuafakat dalam melakukan sebarang pekerjaan atau membuat keputusan. Yang kedua ialah kita hendaklah mengutamakan perpaduan masyarakat. Yang ketiga ialah kita hendaklah bertolak ansur dalam kerja bermuafakat atau berpasukan. Yang keempat ialah kita hendaklah saling percaya membina muafakat. Yang kelima, kita jangan hanya mementingkan diri sendiri atau mementingkan diri dalam masyarakat yang lain. Baiklah, saya akan meneruskan dengan puisi yang seterusnya, iaitu syair yang bertajuk Pesanan Ibu, karya Zurina Hassan. Berikut merupakan lirik kepada syair Pesanan Ibu. Baiklah, pemikiran bagi syair Pesanan Ibu ni ialah syair ini mengandungi pemikiran bahawa nasihat ibu amat penting sebagai panduan dalam kehidupan. Ibu juga digambarkan sebagai figura yang bijaksana dan penuh kasih sayang yang mengharapkan anak-anaknya sentiasa mengingati pesanan dan berbuat baik dalam hidup. Terdapat juga pemikiran bahawa kebaikan dan budi pekerti adalah nilai utama yang perlu dipelihara. Seterusnya bagi maksud syair, rangkap pertama, ibu memesan kepada anaknya supaya belajar bersungguh-sungguh kerana dengan ilmu, kehidupan manusia akan menjadi lebih bermakna dan berjaya. Bagi rangkap kedua pula, ibu mengingatkan anaknya tentang kelebihan ilmu. Ilmu merupakan pelindung diri dan sebagai tanda orang yang bijaksana. Ilmu juga diibaratkan seperti kebun yang perlu dijaga dengan baik. Seterusnya, bagi rangkap yang ketiga, ibu menasihati anaknya supaya menjaga akhlak di usia remaja dan tidak terjebak ke lembah kehinaan kerana kehidupan waktu remaja penuh dengan dugaan dan cabaran. Dari segi tema, syair ini bertemakan nasihat berguna daripada seorang ibu kepada anak yang dikasihinya. Sebagai ibu yang terlebih dahulu merasa pahit maung kehidupan, ibu bertanggungjawab memberi pesanan dengan tujuan mendidik dan memberi panduan yang berguna kepada mereka supaya tidak kecundang dalam menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan cabaran. Kita teruskan dengan persoalan yang mana dalam puisi ini terdapat 4 persoalan. Yang pertama, kepentingan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Orang yang berilmu akan berjaya dalam kehidupan dan orang yang mendapat pendidikan secukupnya akan dapat menempuhi pelbagai cabaran dalam kehidupan. Persoalan kedua, kehidupan remaja yang penuh dengan dugaan dan cabaran, yang mana remaja selalu terjebak dengan permasalahan seperti dadah, iaitu musuh utama bagi remaja. Jadi sebagai remaja kita tidak boleh mengambil jalan mudah untuk menyelesaikan masalah dengan mengambil dadah. Persoalan yang ketiga, kepentingan masa dalam kehidupan.
Sesiapa yang bijak menguruskan masa dengan baik akan berjaya dan tidak akan menyesal di kemudian hari, kerana membuang masa amat merugikan diri sendiri. Dan persoalan yang terakhir ialah semangat patriotik. Perasaan cinta akan tanah air perlu ada dalam jiwa anak remaja. Para remaja juga harus bertanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dari segi bentuk syair pula, syair ini mengandungi 4 baris dalam satu rangkap, mempunyai rima akhir A, 4 hingga 5 patah perkataan dalam satu baris dan mempunyai 8 hingga 11 suku kata dalam satu baris. Syair ini juga menekankan 3 nilai utama, iaitu yang pertama dari segi kegigihan, yang mana setiap orang perlu gigih dan tekun dalam menuntut ilmu. Nilai yang kedua iaitu menghargai masa, yang mana usia muda perlu digunakan sebaik mungkin kerana masa yang lepas tidak akan kembali lagi. Dan yang ketiga, dari segi kesabaran dan ketabahan. Dalam menempuh cabaran dan dugaan dalam kehidupan, sikap sabar dan tabah perlu ditanamkan dalam jiwa dan diri kita. Dan yang terakhir ialah pengajaran daripada syair pesanan ibu. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa gigih dalam menuntut ilmu. Yang kedua, kita mestilah menghargai masa. Yang ketiga, kita perlulah sabar dan tabah dalam menempuhi dugaan hidup. Dan yang terakhir, kita mestilah mempertahankan negara daripada ancaman musuh dan penjajah. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.